Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton podcast untuk kali ini. So kali ini adalah siri yang ke-12, special siri iaitu ulang tahun podcast yang pertama. Yeah. Okay, so terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa memberi sokongan kepada podcast. So hari bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenaan dengan satu topik special lah khas kita bawa sempena dengan anniversary kita yang pertama iaitu special siri iaitu e-sport dan sukan podcast yang pertama. Yeah. Okay, so terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa memberi sokongan kepada podcast. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenaan dengan satu topik special lah khas kita bawa sempena dengan anniversary kita yang pertama iaitu special siri iaitu e-sport dan sukan podcast yang pertama. Yeah. Okay, so terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa memberi sokongan kepada podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenaan program kita pada pagi ini 23 Jun 2021. Okey, dan kita ada panel yang kedua, kita ada Encik Farouk Abdul Fattah ataupun aka Flava, pengarah komunikasi Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia ataupun kepada berkenaan program kita pada pagi meluangkan masa dalam program podcast kita pada kali ini. Okey, dan kita ada panel yang ketiga, Farouk Abdul Fattah ataupun aka Flava. Yang ketiga adalah komunikasi Cik Rafi Dahlim, Elektronik Malaysia, pengarah unit e-sport kepada berkenaan program kita pada pagi meluangkan masa dalam program podcast kita pada kali ini. Okey, dan kita ada panel yang ketiga, Farouk Abdul Fattah ataupun aka Flava. Yang ketiga adalah Cik Rafi Dahlim, Elektronik Malaysia, pengarah unit e-sport kepada first anniversary kita untuk podcast. Untuk hari ini punya program, kita bersiaran lebih kurang sejam setengah. Special khas untuk anda, sejam setengah untuk kita mengupas topik kita belia bersukan e-sport dan sukan fizikal. Sebelum kita start, kita nak bagi tahu juga kepada penonton-penonton, hari ini kita ada special, kita ada giveaway yang kita berikan kepada mereka yang sentiasa menyokong kita punya siri podcast kita daripada awal sampai ke sekarang. Apa yang kita nak bagi kepada anda adalah face mask. Tada! Okey, kita akan bagi anda face mask. Saya pakai sikit, Pak. Okey, kita akan ada logo UM dan hashtag podcast dekat sebelah. Kita ada dua warna. Kita nak bagi tahu juga warna biru dan kita ada warna hitam. So macam mana? Kita akan bagi 20 face mask ni kepada penonton-penonton setia kita. So nantikan sampai di hujung rancangan dan kita akan bagi tahu apa yang anda perlu buat untuk mendapat cenderahati ini, giveaway ini. So nantikan sampai di hujung rancangan. Okey. So terima kasih kepada pihak Krava Studio yang menyediakan design kita punya face mask ini. So kalau kita tengok design dia amat menarik dengan logo Universiti Malaya dan di tepi ini ada tulis podcast MIUMCast. So terima kasih kepada Krava Studio. Selain itu Krava Studio juga menyediakan printing baju dan servis mereka amat pantas. So saya amat recommendkan Krava Studio untuk anda semua untuk membuat baju ataupun face mask. Okey, so untuk maklumat dengan lebih lanjut boleh pergi ke IG kravastudio.my ataupun Shopee Krava Store. Okey. Okey, sebelum kita bermula, so selamat datang kepada penonton sekali lagi. Anda semua boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen YouTube. Boleh menghantar cadangan, boleh menghantar soalan kepada kita dan kita akan membacakan soalan-soalan anda kepada panel kalau sempat insya-Allah nanti. Okey. Okey, sebelum kita nak start dengan soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama untuk topik belia bersukan e-sport dan sukan fizikal. Saya rasa anda ada semua ni remaja-remaja sana ni memang kalau sebut pasal games je, okey. Sama-sama PKP ni, sama-sama duduk rumah ni kan. Lagi banyak kita bermain game. Dan sukan fizikal, cabaran sukan fizikal di PKP. Macam mana ni? Court tak buka lah. Apa yang boleh kita buat di rumah sempena PKP ni? Okey. So kita nak kupas tajuk-tajuk kita, tajuk ini di hari ini dengan panel-panel jemput. Tapi soalan pertama saya nak ujukan kepada Cik Rafi Dahlim dulu, Cik Raf. Berkenaan dengan VSN, Visi Sukan Negara 2030. Sekarang ni saya tengok banyak dekat IG KBS kan.
KBS mempromosikan berkarangan VSN ataupun kita secara ringkasnya VSN itu secara ringkas penuhnya Visi Sukan Negara 2030. Boleh tak Cik Raf memberi sedikit latar belakang apa tu VSN 2030 kepada penonton kita? Ya, terima kasih Cik Anwar. Yang seperti kita maklum, kalau siapa yang seperti Cik Anwar maklumkan tadilah, sekarang ni tengah rancak promosi berkenaan dengan Visi Sukan Negara 2030. Itu 2030 tu tahun 2030. Singkatannya kami adalah VSN 2030. Actually konsep utama VSN 2030 ialah menjadikan sukan sebagai alat perpaduan yang apuh di dalam masyarakat. Ia juga adalah kesinambungan daripada Dasar Sukan Negara 2009. Dah lama dah 2009 kan. Ini pun dah tahun 2021. So sebab itulah kita nak create another one is Visi Sukan Negara 2030 di mana matlamat utamanya adalah untuk mewujudkan budaya sukan di segenap lapisan masyarakat. VSN 2030 ni ia menjadi sebahagian daripada agenda nasional untuk sama-sama menyumbang dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Actually, KBS sekarang ni dalam proses penggubalan sebuah dokumen Visi Sukan Negara 2030 yang akan memetakan perancangan 10 tahun Malaysia dalam memperkasakan lagi polisi industri demi pembangunan industri sukan yang lebih komprehensif, bersepadu dan kolektif. Dan terdapat 6 bidang tumpuan VSN 2030 ni, iaitu yang pertama pembudayaan sukan, yang kedua pembangunan bakat, yang ketiga kegemilangan sukan, yang keempat pemerkasaan industri sukan, yang kelima hub sukan dan yang keenam profesionalism sukan. Jadi tujuan utama kanvas ni adalah untuk mendapatkan idea, pandangan serta suara pemegang taruh pembangunan sukan negara, pembudayaan penyertaan daripada atlet, bekas atlet, yang jurulatih, pegawai sukan, pertubuhan sukan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, individu bukan kerajaan, pihak kerajaan negeri serta pihak yang berkaitan dalam menggarap Visi Sukan Negara 2030 ni agar ia lebih dinamik dengan komprehensif. Pembangunan sukan negara, so maksudnya sesiapa saja boleh memberi pendapat berkenaan VSN 2030 untuk menentukan hala tuju sukan di Malaysia. Betul. Maksudnya sesiapalah orang kat luar dekat sana, ke mana arah mereka nak pergi untuk mencadangkan sesuatu? Ada platform ke Cik Raf? Ya, sekarang ni kan ada di Jabatan Visi Sukan Negara telah giat laksanakan untuk libat urus di setiap negeri. Go through our punya portal Jabatan Visi Sukan Negara, ada tarikh-tarikhnya dan kita ada juga platform-platform untuk mengutarakan idea-idea. So we need your idea because our industri sukan ni sangat memerlukan pandangan daripada public juga because kita nak komprehensifkan perkataan canvas tu nanti. Okey, tu dengar tu Dr. Nash. Dr. Nash, kita perlukan idea Dr. Nash juga ni. Betul. We need Dr. Nash punya idea juga. Tadi bila dengar Cik Raf ada mention list of stakeholders kan, saya tunggu juga ada tak disebut academic. Tadi tak disebut academic. Okey, kita academic. Of course, ada dalam listing itu. Okay, alright. Itu terbaik. Okay, so kepada belia-belia kat luar sana, jika ada sebarang cadangan penambahbaikan nak diberikan kepada KBS di layari laman web KBS untuk Visi Sukan Negara, utarakan cadangan-cadangan anda untuk kita mempertimbangkan di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Okey, Malaysia negara obesiti. Itu nampak. Malaysia negara obesiti. Itu isu juga tu Dr. Nash. Kan betul tak? Pelabur dengan Cik Raf. Kalau kita tengok Malaysia adalah negara obesiti, itu memang tidak patut disangkal lagi. Lagi kita di antara yang negara tergemuk dekat Asia. Kalau salah minta tolong betulkan Dr. Nash. Kalau kita tengok Malaysia negara obesiti, adakah disebabkan rakyat Malaysia ni secara amnya ni tidak gemar bersukan, Dr. Nash. Apa komen Dr. Nash berkenaan dengan negara Malaysia ni negara obesiti? Mereka ni tak gemar bersukan ke? Tak tahu benefit bersukan ke? Ataupun malas bersukan? Jadi macam tu, Dr. Nash. Alright. Terima kasih Saudara Noah. Okay, pertama sekali kita kena tengok overall perspektif dululah. Benda ni memang betul lah. Apa yang Anwar cakap tadi tu memang betul. Itu ada report bukan kita yang keluarkan sendiri sebenarnya. WHO yang keluarkan. World Health Organization yang telah keluarkan laporan
bahawa Malaysia ni adalah negara yang paling obes di Asia, iaitu 64% lelaki dan 65% wanita. Okey, ini saya baru buat study lah, sedikit literature lah malam semalam. 64%. Dan dunia punya peratus obesiti, kalau kita benchmark kita dunia ni 39% saja. Maksudnya kita dah sepas dekat separuh. Nearly 40% populasi dunia ni ada obesiti, dan kita 60%, 64%. Can you imagine? Kita dah berada jauh lebih gemuk daripada purata dunia jumlah orang yang gemuk. Jadi ini satu yang amat membimbangkanlah. This is quite worrying lah, to be honest. Dan bila Anwar cakap tadi berkenaan dengan obesiti dan adakah kita ni sebenarnya tak tahu bersukan ke, kita tak suka bersukan ke, sebenarnya kita kena tengok definisi obesiti itu sendiri dululah. Okay. Obesiti ni dia boleh dikategorikan dalam dua faktor lah. Okay, faktor-faktor yang boleh menyebabkan seorang tu dapat obesiti ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal dan faktor pertama faktor external. Internal ni something like genetik, keturunan, gender yang kita memang tak boleh nak ubah. Okay? Dan faktor eksternal ni pula adalah faktor-faktor yang kita sebenarnya boleh kawal. Contohnya buat aktiviti fizikal, kawal pemakanan. Kan itu adalah benda yang kita boleh kawal sebenarnya. Kita boleh tentukan sama ada kita nak jadi obes ataupun kita tak nak jadi obes. Itu faktor eksternal yang kita kena highlight lah orang-orang Malaysia ni. Jadi betul ke sebenarnya Malaysia ni, orang-orang Malaysia ni tak suka bersukan? Itu soalan je lah. Soalannya. Dan okey, macam mana seorang tu daripada faktor eksternal tu boleh dapat obesiti ni adalah secara secara matematiknya. Okey, since kita punya faktor yang menyebabkan obesiti, external factor tu adalah energy intake and energy output, kan, energi yang kita makan dan energi yang kita keluar. Jadi secara mudahnya kalau kita nak faham, orang yang dapat obesiti ni dia punya energy balance dia positif lah, ada positive energy balance. Maksudnya apa yang dia makan lebih daripada apa yang dia keluar. Itu bahasa mudah lah nak bagi orang boleh faham, kan. Jadi faktornya bukan semata-mata bersukan saja, Noah. Faktornya juga adalah pemakanan. Makanan juga adalah faktor utama macam mana seorang tu boleh dapat obesiti lah. Makanan ni kita macam-macam, timing makanan, bila kita makan, sebab kita punya badan ni ada jam dia sendiri, ada punya bila dia rehat, bila dia efisien. Waktu malam tak sama dengan waktu siang, sistem digestif kita tak sama. Jadi ini juga salah satu faktor budaya makan pada waktu malam di kalangan orang Malaysia. Kan ini nak ni PKP kan, kita duduk makan je kan, tak bersenam dan sebagainya. Of course akan leads to lebih teruklah peratus obesiti. Agak takut jugalah nanti kalau kita dapat report daripada WHO untuk tahun lepas dan tahun ni, saya tak surprise lah kalau peratus ni akan sebab PKP. Tapi tadi saya tertariklah dengan Dr. Nasyaka berkaitan dengan genetik dan eksternal tu. Saya tak tahu pula sebenarnya obesiti ni ada juga sebab genetik. Ya, betul. Sebab saya ingat memang eksternal saja. Maksudnya memang ada kalangan tu kalau memang genetik ni memang berobesiti, memang dia obesiti. Macam itulah. Yes, betul. Kalau ayahnya, keluarganya, keturunannya ada certain, ini kalau kita nak sembang dari segi bab medicalnya memang akan lagi panjang lah. Tapi apa yang saya dapat simpulkan, kalau ayahnya atau ibunya atau atuknya ada masalah obesiti, kemungkinan besar anak-anak dan cucu mereka juga akan ada masalah obesiti. Ini kita boleh tengok sebenarnya di kalangan kawan-kawan kita dalam masyarakat pun kita boleh buat rumusan sendiri. Biasanya orang-orang yang parentsnya ada masalah obesiti, masalah nak jaga berat badan, biasanya orang tu pun akan ada masalah berat badan. Kalau orang tu sebaliknya jugalah, kalau family tu biasanya slender, slim je kan. Anak-anak dia memang akan slim, susah nak naik berat badan. Kan kita biasa dengar ada orang yang susah betul aku nak naik berat badan ni. Aku dah makan banyak sebab those factors lah, genetic factor yang dia macam masalah okey, faham. So ada juga masalah genetik lah. Maksudnya sebab genetik dia menyebabkan dia obesiti. Tapi
Tapi benda tu kita tak dapat kawal. Yang kita kena emphasize sebenarnya adalah benda yang kita boleh kawal lah. Betul. Maksudnya benda eksternal itulah yang kita boleh kawal tu. Walaupun ada genetik ataupun tidak, benda yang kita boleh kawal tu boleh menyumbangkan kita ke arah obesitas ataupun tidak lah, kan? Betul lah. Betul, exactly. Cik Ra, ada apa-apa nak tambah ke berkenaan dengan Malaysia, negara obesiti kita punya kenyataan tu? Ya, berkenaan tadi Cik Anwar maklumkan tadi betul ke tidak persoalan berkenaan dengan apa kata tidak bergemar bersukan tadi kan. Saya boleh kongsikan sini hasil kajian Indeks Budaya Sukan 2019 yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS di bawah agensi KBS, di mana kajian ini menyatakan bahawa penglibatan rakyat Malaysia melakukan aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif adalah sebanyak 66.1%. Manakala seramai 33.9% tu tidak melibatkan tidak terlibatlah melakukan aktiviti sukan. Kiranya macam nak kata tak sangat rakyat Malaysia ni bersenam, tak juga, lebih daripada separuh kan, 66%. Tapi boleh kata kat sini, apa yang saya nak kongsikan ialah amalan gaya hidup yang tidak aktif ini secara tak langsung memang boleh meningkatkan kadar obesiti, walaupun 30% sahaja yang tak bersenam, tapi tak kata Dr. Nas tadi, itu akan potensi naikkan kita punya kadar kajian dari WHO. Bukan, Malaysia adalah syurga makanan. Syurga makanan, makanannya lemak-lemak, nasi lemaknya. Lepas tu mungkin satu faktor juga kita boleh kata kat sini adalah kesibukan bekerja lah. Beban kerja yang meningkat menyebabkan ada kita di antara kita ni tidak mempunyai masa untuk melakukan riadah atau bersenam selepas waktu bekerja. But for me, rakyat Malaysia perlulah bijak meluangkan masa untuk bersukan, sama ada dekat rumah ataupun dekat pusat kecergasan yang berhampiran. Daripada kalau kita amatilah, kita di sendiri juga, even kita nak tengok, kita layan kita punya media sosial, bermain game online ke apa melalui telefon ataupun komputer, 30 minit, 1 jam, 2 jam, tanpa sedar kita dah scroll IG, scroll Facebook. Why don't just 30 minit we just kata orang bersenam ringan dalam sehari tu kan. Lebih-lebih lagi, boleh dikatakan tahun lepas lah, start tahun lepas kita dah di mana kerajaan telah memutuskan pelaksanaan PKP since 18 Mac 2020. Kita boleh nampak lah kesan daripada bila semua dah terkurung di rumah, work from home lagi. Boleh dikatakan bukan golongan wanita saja saya lihat yang berkeluh resah, lelaki pun sama juga, upload dekat Facebook, dekat media sosial, berkenaan dengan berat badan dah semakin bertambah. Mana tidaknya dengan terhad, lepas tu mudah lagi nak dapatkan makanan, dapurnya berperlangkah sahaja. Lepas tu aktiviti bersukannya pula berkurangan. So bila aktiviti bab kata Dr. Nas sharing tadilah, habit makannya melebihi daripada aktiviti fizikalnya, kenaikanlah saiz badannya. Tak dinafikan, kadar ini membuatkan orang mula bimbang dan tertekan. Tapi kita tak boleh nak katakan ini sebagai alasan untuk rakyat Malaysia ataupun golongan belia terutama sekali, amnya, untuk tidak beraktif dalam aktif bersukan lah. Because we know that melalui kelonggaran dalam SOP secara berperingkat, PKP, PKPP, PKPB, melalui program secara online ataupun virtual, kami di Jabatan Belia Sukan Negara menggalakkan rakyat Malaysia untuk kekal aktif dan bersukan walaupun hanya berada di rumah. Saya boleh kongsikan di sini beberapa program-program Jabatan Belia Sukan Negara dah laksanakan since tahun lepas hingga tahun ini continue. Salah satunya adalah Fit Malaysia Time to Fit 1.0. Jumlah penyertaan sehingga 10,000 di mana kita kongsikan senaman-senaman melalui Facebook. Jadi tak ada alasan, you terkurung dekat rumah, tak ada alasan pun untuk tidak bersenam. So selain daripada tu, program Virtual Mega Aerobic Challenge BMAC pada tahun baru-baru ni juga 20 Februari 2021, jumlah penyertaannya 7,600, sangat menggalakkan. Dan kita juga bersama dengan Kevin Zahari, siapa yang kena KZ, ini KBS Fit and Active, dan sekarang ini kita tengah melaksanakan Fit Malaysia Time to Fit 2.0 secara virtual juga. Bermula daripada 12 April 2021
hingga 30 Jun 2021 dan sasaran kita pun sama juga. KPI kita dah nak lihat 10,000 penyertaan dan kalau boleh kita tak naklah nanti kita teruskan trend Malaysia negara obesiti itulah. Kalau boleh kita nak elakkan. Kita nak elakkan. Kekal aktif lah dan kekal aktif makanan seharian. Okey, itu pesanan kita. Okey, untuk penonton-penonton kita di luar sana, hari ni topik kita agak menarik, iaitu kita ada dua bidang yang kita nak ketengahkan. Dua agenda yang kita nak letak kat sini adalah e-sport kepada peminat-peminat gamer dekat luar sana. Okey, so kita nak berbicara dengan e-sport juga dan sukan fizikal, dan kita bawa khas panel kita Dr. Nash daripada Pusat Sukan UC Melaya, dan e-sport kita ada Cik Farouk ataupun aka Flava, dan kita ada orang tengah kat sini Kementerian Pendidikan Sukan Cik Rafida di bahagian penolong pengarah unit e-sport Jabatan Pendidikan Sukan Negara. Kita bukan nak berbahas dekat sini mana yang bagus, betul tak? E-sport ke sukan fizikal, kita nak berbincang kat sini, berbincang baik. Penonton-penonton di luar pun boleh mengutarakan cadangan ataupun pertanyaan kepada panel-panel kita. Okey, kita nak tanya berkaitan dengan kepada Encik Farouk, aka Flava, kita panggil Flava. Okey, pengenalan ringkas berkaitan dengan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia. Kalau kita tengok, jawatan Encik Farouk adalah pengarah komunikasi di Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia. Mungkin ramai yang tak tahu berkaitan dengan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia, singkatan dia MESF. Mungkin Cik Farouk boleh terangkan sedikit sikit apa tu sebenarnya ni MESF ni, Cik Farouk? Cik Farouk unmute kan. Maaf. Okay, terima kasih ucapkan kepada moderator, terima kasih ucapkan kepada semua panel. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farouk atau boleh dikenali sebagai Flava di dunia e-sports. Dan izinkan saya untuk perkenalkan sedikit sebanyak tentang MESF. Dahulunya MESF ni bukanlah bermula sebagai MESF. Pada tahun 2015, MESF bermula dengan nama eSports Malaysia ataupun ESM sebagai singkatan. Dan pada tahun 2019 kita berjaya menukarkan nama daripada eSports Malaysia itu kepada Malaysia Electronic Sports Federation ataupun Federasi Sukan Elektronik Malaysia. Dan ini untuk memastikan kita ikuti peredaran semasa lah, di mana semua persekutuan eSports di peringkat negara bagi semua negara di Asia Tenggara sudah pun menukarkan nama kepada Federation lah, lebih daripada persatuan. Dan sebagai dan MESF ini berfungsi sebagai sebuah badan sukan kebangsaan seperti mana-mana badan sukan kebangsaan sukan yang lain, dan kita bekerja sebagai sebuah pelengkap pelaksana bagi kegiatan e-sports di peringkat kebangsaan. Dan ada yang di luar sana yang mungkin merasakan macam setiap kali lihat MESF ni seperti event organizer untuk e-sports. Bukan. Biasanya kita bukanlah penganjur event sebab kita ada ramai third party event organizer di luar sana, tapi untuk bagi kegiatan ataupun inisiatif peringkat kebangsaan, MESF akan menganjurkan aktiviti tersebut. Contohnya seperti pemilihan untuk atlet bagi kejohanan SEA Games pada tahun 2019 dan insya-Allah yang akan berlangsung di Hanoi pada tahun 2021, bagi event yang memerlukan perwakilan atlet untuk event-event di peringkat internasional, contohnya yang mewakili negara, contohnya insya-Allah jika ada untuk Commonwealth dan juga sebagainya. Okey, so kepada penonton-penonton luar sana yang beringin mewakili Malaysia dalam e-sports, macam mana diorang dapat info ni, Cik Farouk? Ada pemilihan ke atau macam mana? Biasanya, okey, soalan ni agak broad sebab bila sebab izinkan saya rungkaikan. Boleh. Sebab biasanya untuk aktiviti ataupun pertandingan e-sports di peringkat antarabangsa ada pelbagai jenis. Ada yang diajukan contohnya melalui macam mana saya cakap, macam official events dari game publisher sendiri. Contohnya kalau PUBG Mobile kita ada Tencent Games, kalau Free Fire kita ada Garena Free Fire, Mobile Legends kita ada daripada Muntul juga sebagainya. Itulah event official game publisher. Dan kita juga ada event daripada third party, maknanya company-company di luar sana menganjurkan event mereka sendiri. Ada juga event-event official yang mewakili negara itu sendiri. Contohnya macam SEA Games, kita juga ada event macam SUKMA yang sepatutnya berlangsung pada 2 tahun lepas, tetapi malangnya sepatutnya berlangsung tahun lepas. So kalau event tu mewakili negara kita Malaysia ke peringkat antarabangsa, biasanya MESF yang akan handle, dan kita akan ada proses pemilihan yang tersendiri dan mengikut sukan e-sports itu. Contohnya kalau Mobile Legends Bang Bang kita ada cara yang tersendiri,
Dota 2 kita champion sendiri, PUBG Mobile sendiri, Valorant sendiri. Kerana disebabkan oleh populariti game itu sendiri dan juga kita perlu lihat sama ada game itu mempunyai jumlah pasukan ataupun jumlah data yang mencukupi untuk kita membuat pemilihan yang berbeza. Kalau contohnya kalau mobile MLBB dan juga PUBG Mobile baru sahaja berlangsung tournament peringkat Asia Tenggara, regional ataupun peringkat dunia, dan kita ada wakil Malaysia yang memenangi pertandingan tersebut, kemungkinan besar kita akan memilih secara terus pasukan itu untuk mewakili negara untuk tujuan pertandingan yang lain. Tapi kalau tak ada cukup data, contohnya untuk pertandingan seperti League of Legends Wild Rift yang baru sahaja dilancarkan pada tahun 2020 dan masih kurang pertandingan peringkat antarabangsa untuk kita evaluate performance pasukan-pasukan atlet negara, maka kita terpaksa untuk membuat qualifying untuk buat pemilihan tersebut. Jadi dia ada pelbagai cara lah. Dia bergantung pada game title tu dan ikut peredaran semasa. Maksudnya untuk kepada sesiapa yang berminat untuk mewakili negara dalam satu game e-sport, so mereka menyertai pertandingan. So pertandingan tu bila diorang stay, orang akan nampak bakat lah. Something yang macam tu lah untuk dipilih untuk mewakili negara. Ya betul, kan? ya betul. So kalau anda untuk orang kata bergiat secara profesional, so banyaklah stay pertandingan luar yang Malaysia ataupun international untuk mendapat nama untuk orang kata apa di-highlightkan untuk mewakili negara. Macam itulah lebih kurang Ya, So betul. saya ada juga soalan daripada penonton yang menyatakan di Malaysia ada peraturan rasmi ke tak untuk e-sport daripada Fitri 18-19. So adakah MESF ini adalah persatuan rasmi di bawah Kementerian Belia Sukan macam badminton contoh BAM, bola sepak FM. Adakah macam tu? Ya betul, ya betul. Oh dia macam tu. So MES Tapi adalah biasanya- persatuan rasmi. Ya. Tapi disebabkan Cik Rahmat dari sini, biasanya kita di bawah Pesuruhjaya Sukan dan kita bukan di bawah Kementerian Belia Sukan. Kementerian Belia Sukan ni kira yang paling tinggi lah, tapi biasanya kita cakap kita ni biasanya macam BM, FM dan juga sebagainya, kita semua dia ada di bawah Pesuruhjaya Sukan lah, PJS. Ya. Tapi Mungkin kita saya adalah- boleh tambah sedikit lah. Boleh, Cik boleh, Anwar. boleh Cik Raf. Actually kiranya MESF ni sama lah juga sama yang Cik Anwar maklumkan tadi. Kalau badmintonnya BAM, kalau apa bola sepaknya FAM, Betul. kalau e-sport MESF. Jadi kami di KBS pun kira macam MESF ni kira kita punya partner lah. Kalau apa-apa kita punya program. Lagipun MESF ni adalah kita induk, kita katakan persatuan yang induk, dan setiap negerinya pun ada ESM negeri. Setiap negeri ada. Okey. Jadi kata orang ia memudahkan pelaksanaan program kami daripada grassroots sehingga ke daripada akar umbi hingga ke high performance. Kiranya MESF ni lebih kepada high performance tadilah, di mana mencari atlet. Kami di JBSN, Jabatan Belia Sukan Negara, work close together with ESM negeri untuk grassroots mass community e-sport. So terjawablah tadi apa yang Cik Anwar kata tadi lah. Ya, ya. Itu sebab Sebab ada saya pun soalan. risau. Macam mana? Sebab saya risau sebab kebanyakan orang dia salah anggap yang fikir yang MESF ni adalah governing body untuk Dia e-sport macam sebenarnya. dia non-governing organisation lah. Ya, non-governing organisation. Ya, kita tak nak orang ada yang menganggap yang MESF ni adalah badan kerajaan. Kita cakap bukan. Kita bukan badan kerajaan. Kita hanyalah persatuan sukan elektronik. Sebab mereka kita tak nak orang salah faham dan ingatkan kita meletakkan undang-undang ke atas e-sport dan juga sebagainya. Itu bukanlah Betul. peranan kami lah. Okey, faham, setuju. Okey, kita nak bertanya juga dengan Encik Rao, dalalan Encik Rao menyelit tadi. Kita nak tengok perkembangan e-sport di Malaysia hingga kini. Macam kalau kita tengok ni sejak kebergelakangan ini 3-4 tahun Malaysia amat mempromosikan sukan e-sport di kalangan belia. So kita nak tengok apakah perkembangan e-sport ni dekat Malaysia, sejarah ke ataupun kenapa kita membawa sukan e-sport ni ke dalam Malaysia, Cik Rao. Kalau boleh just ulaskan kat situ. Ya, kalau bab sejarahnya Cik Flava lebih mahir lah. Dia memang daripada lama lagi. Lepas ni kita suruh pelabur bagi sejarah pula. Cik Flava itulah buktinya sejarahnya. Tapi saya boleh katakan sejak saya ditugaskan sebagai penolong pengarah untuk unit e-sport ini, kalau di KBS boleh dikatakan ia macam masih baru jugalah di jabatan saya, di Jabatan Belia Sukan Negara masih baru lagi dalam 4 tahun. Tapi kalau dengan MESF ni yang Flava antara orang yang senior, super duper senior lah dalam e-sport ni. Maksudnya Flava tu dah ada dululah. Dia dah ada dah. Sebelum saya wujud ni, Flava dah ada dah. Dia kira macam kalau nak kata arkib untuk museum e-sport ni, boleh refer dekat Flava.
Dia tokeh je. Tapi boleh saya maklumkan, daripada sejak 4 tahun saya mengendalikan unit e-sport di Jabatan Belia Sukan Negara, saya perhatikan Malaysia ni merupakan antara 6 pesaing bagi negara di Asia Tenggara, antaranya Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dalam industri e-sport ni. So kami di industri e-sport ni banyak merujuk kepada kajian daripada syarikat Newzoo. Boleh dikatakan tahun 2017, ini 2017, sumbangan pendapatan industri e-sport Malaysia adalah sebanyak USD 586 juta. Kalau dikonvertkan ke ringgit Malaysia, 2.3 bilion. 2019 pula sumbangan pendapatan industri e-sport Malaysia meningkat USD 673 juta. Kalau dikonvertkan kepada ringgit Malaysia, 2.7 bilion. So kita boleh dikatakan di kedudukan Malaysia di kedudukan 21 di peringkat global. Kalau obesity tadi di peringkat keberapa tadi Dr. Nas untuk global, dia boleh kata 60% rakyat Malaysia ni obesity di peringkat global. Tapi kalau di e-sport, di industri e-sport, Malaysia adalah di kedudukan 21 di peringkat global. So persaingan boleh dikatakan Malaysia ni antara pesaing yang memberi persaingan jugalah kepada negara-negara lain. So boleh dikatakan juga jangkaan untuk pendapatan melalui industri e-sport akan meningkat. Boleh dikatakan setiap tahun meningkat 9.3% secara tahunan di peringkat global. So boleh saya kata kat sini sumbangan ekonomi dari e-sport kepada industri sukan negara sama penting juga dengan sepertinya sukan konvensional. So realiti yang kita ketahui bahawa kedua-dua bidang sukan ini perlu diberi perhatian dan dibangunkan secara seiring mengikut perubahan teknologi semasa. So kami di KBS boleh katakan e-sport dengan sukan konvensional itu kita sama-sama seiring jugalah. Sebab kita tahu sukan menjana ekonomi kepada penganjuran penganjuran sukan, lepas tu melalui penyiaran sukan, pembinaan hub fasiliti sukan. So saya perhatikan juga sejak 2018 ini saya perhatikan juga Malaysia sering menjadi pilihan sebagai tuan rumah bagi penganjuran e-sport peringkat antarabangsa. Seperti apa kata orang, the Kuala Lumpur Major 2018 di Axiata Arena, and then 2019 pula M1 World Championship di Axiata Arena, lepas tu PUBG Mobile Club Open PMCO 2019 di PWTC. Kalau taklah kita kalau tak disebabkan COVID, saya rasa tahun lepas dan tahun ni banyak jugalah. Malaysia ni kira macam antara pilihan utama sebagai tuan rumah untuk penganjuran e-sport antarabangsa, because the special community e-sport di Malaysia ni sebab kita ada lebih kurang 21 juta community e-sport. So Malaysia memiliki komuniti e-sport ni boleh dijadikan sebagai platform pemasaran tau. So bilangan ini boleh dijadikan 21 juta komuniti e-sport ni, dia boleh dikatakan menjanjikan lah industri e-sport di Malaysia ni lebih rancak jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. So itulah kita concern di KBS, kita lihat because of the power of e-sport ni di dalam industri sukan, di mana ia memberi pendapatan kepada negara kita. Okay, so Dr. Nash pemain e-sport juga ke Dr. Nash? Oh, saya tidak. Saya kerana dekat Besar Sukan Universiti Maya tak ada kajian atau lecturer yang fokus kepada e-sport. Mungkin lepas ni boleh kita buat kajian dengan sukan e-sport ni. Kalau komen Dr. Nash berkenaan dengan e-sport ni macam mana ni? Okey, mula-mula secara jujur lah, saya Anwar pun jujur tak apa, kita jujur je kat sini. Mungkin akan spark sedikit ketidakpuasan hati di kalangan e-sport player kan. Tapi I'm just being honest. Tapi at first I'm a bit skeptic lah about e-sport, honestly. Sesiapa pun yang aktif dalam bidang fizikal, sukan fizikal, sukan konvensional, kita ada rasa skeptik dengan e-sport pada mulanya. Okay. Of course, sebab the nature of the sport itself, the e-sport itself doesn't really fit into the definition of sports. Okay, if you look into the definition of sports, kan, activity sports means definition ni adalah suatu yang melibatkan aktiviti fizikal dan juga ada sense of entertainment. Itu definisi sukan ya sebenarnya lah, sebenarnya. Jadi
kita kalau back to the root, memang at first memang kita agak inilah sebab doesn't fit at all. Sebab Betul. Kalau e-sport ni dia cuma sorry lah kalau nak bangkang pun boleh. Tak apa. Kita teruskan. Ya, apa yang saya nampak orang e-sport player ni cuma duduk di atas kerusi dan bermain melalui komputer ataupun mungkin TV ke projector lah. Tapi as time goes by, saya sebenarnya pilih untuk cuba faham dan cuba meraihkan perubahan. Ni sebenarnya evolusi dalam sukan sebenarnya kita perlu raihkan. Okey. Jadi saya cuba resemble-kan sebenarnya. Saya cuba resemble-kan e-sport ni dengan conventional sport. Sebenarnya apa yang mungkin sebenarnya kita boleh cari titik temu antara e-sport ni dengan conventional sport. Bila saya fikir-fikir balik, mungkin boleh samakan orang yang involved e-sport ni dengan sukan-sukan yang tak banyak bergerak lah. Contohnya macam menengah, macam shooting, yang tak banyak pergerakan. Jadi saya mula daripada situ saya terbuka sedikit minda untuk menerima e-sport dan seperti yang Ms. Rafidah pun malam tadi, e-sport ni banyak mendatangkan ekonomi lah, ekonomi kepada negara. Jadi benda ni sepatutnya kita raihkan. Cuma apa yang kita perlu tekankan kat sini, kita kena reflect balik dengan soalan Anwar pada saya tadi berkenaan obesity, lack of physical activity, dan kita tak nak Malaysia ni terlalu terus meningkat keratusan obesitinya. Jadi apa yang saya nampak, kita kena differentiate e-sports dengan playing game, playing video games or online gaming, something like that. Both of these is two different things. So I will see e-sport is more like a professional kind of activity yang kita kena ada preparation. Sama juga macam sukan konvensional yang lain. Maksud kita ada preparation, very systematic preparation, set of training yang use principle of training in during preparation before competition. Bukan sekadar main game kemudian pergi bertanding. Tak, saya percaya saya bukan e-sport player, tapi saya percaya mungkin Cik Flava boleh respon berkaitan perkara ini juga. Atlet Malaysia yang mewakili Malaysia dalam e-sport ni, dia ada set of training yang tertentu yang sama. Contohnya macam kalau menembak walaupun kita nampak dia cuma duduk saja, tapi dia ada training yang tertentu. Contohnya saya boleh bagi contoh, shooter ataupun archer, dia perlu ada denyutan jantung yang agak stabil dan perlahan supaya dia punya accuracy itu meningkat. Jadi dia tenang macam tu lah. Dia perlu ketenangan, dia perlukan heart rate yang rendah lah, Untuk dapatkan heart rate yang rendah ni, dia perlu melakukan senaman. Sudah tentu dia perlu melakukan senaman. Kalau dia tak melakukan senaman, dia punya denyutan jantung rehat dia tinggi lah, sebab jantung dia tak efisien contohnya. Jadi saya tak pasti bagaimana e-sport athletes berlatih untuk kekal fokus ke, mungkin ada set of training dia tertentu lah. Tapi ini berbeza dengan gamers. Macam contohnya gamers yang tak ada mengikuti specific training, dia cuma bermain game sampai to some extent could be addicted, addicted to video games, that could lead to certain disorder lah. Ini yang kita tak nak. Jadi kita kena jelas kat masyarakat sebenarnya yang ada skeptik tentang e-sport ni, you have to know that e-sport is actually we undergo certain training. Certain training yang sama macam other sports. Jadi itu pandangan saya lah. Jadi saya memilih untuk cuba menerima, dan sebenarnya saya menerima sebab kulangan dia saya rasa lebih besar daripada apa disadvantage dia, dan kita perlu perhalusi lagi lah. Jadi supaya contohnya apa yang saya boleh cakap, perhalusi itu contohnya untuk fit definisi sukan e-sport tu kepada sukan tu, kita kena haluskan sikit lagi. Mungkin kita tak boleh ubah definisi sukan. Definisi sukan tu kalau kita tengok Cambridge punya dictionary, memang dah tulis tu physical activity and also entertainment. Dua komponen ni penting untuk mendefinisikan sukan tu. Jadi I don't know, mungkin ini pandangan saya. Dan Malaysia atau dunia boleh fikirkanlah untuk mendefinisikan semula sukan ni, sukan kepada
e-sport ni kepada dunia sukan adalah dengan jadi widen the horizon of esports ni, not necessarily just like PUBG, sitting on in front of before laptop or before projector and playing games, but esport could be also mean physical, you doing physical sports but virtually, you get what I mean? Something like golfing but virtually and compete with other people from other countries. Itu lebih promote kepada physical activity. Certainly macam soalan Anwar tadi, most of Malaysian pun ada nearly almost half of Malaysian yang kurang aktiviti fizikal. By redefining esports, kita boleh include the component of physical esports ni itself rather than just sitting before the computer. That's my input lah on this. Tak apa, lepas ni kita bagi Encik Flava untuk jawab. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu kepada nak argue jugalah kot, nak bagi pendapat. Boleh. Tapi saya setuju juga. Tapi kalau kita tengok macam Dr. Nash bercakap tadi, kalau kita tengok chess pun salah satu kategori sukan yang tidak berbuat. Maksudnya tidak bergerak lah. Pergerakan yang minimum, duduk dan bermain chess. Tapi diorang ada training diorang yang berbeza kat belakang yang mungkin kita tak tahu. Saya pun baru dapat tahu yang sebenarnya nak menembak tu ada latihan dia. Dr. Nash bagi tahu pun baru saya tahu. Saya seorang pemain sukan fizikal. So saya pun kuranglah tahu sikit berkaitan dengan aktiviti sukan memanah, chess ke menembak ni. Saya pun kadang-kadang tertanya macam mana diorang ni training lah macam tu. So hari-hari hanya adakah ada hari menembak, something macam tu. Adakah hari main chess. So itu di antara benda yang mungkin waktu tu saya terfikirlah kot kan waktu tu, sebab kita pun tidak ke arah e-sport itu sendiri. Okey. Tapi kepada penonton-penonton yang baru saja mengikuti kami, selamat datang kepada anda semua di program podcast untuk seri ke-12 ulang tahun kita yang pertama. So terima kasih kepada sokongan anda. Untuk kali ini khas kita ada giveaway kita nak berikan sempena dengan ulang tahun yang pertama podcast. Kita nak bagi kepada 20 orang penonton yang setia face mask yang akan ada logo UM dan tulisan podcast and UMcast. Okey, kita ada dua versi. Kita ada biru dan kita ada hitam dengan corak yang berbeza. So kita akan bagi kepada 20 orang penonton setia, tapi bukan kita bagi dua kita bagi salah satu, so tidak boleh pilih. So kita akan randomly hantar kepada anda. So apa yang anda kena buat tu nanti kita akan bagi tahu di akhir rancangan nanti apa yang anda perlu buat nanti. So terima kasih kepada Crava Studio untuk design face mask ini. So terima kasih kepada Crava Studio menjadikan perkhidmatan yang sangat pantas untuk selain pada face mask, mereka juga ada buat printing baju dan orang kata benda-benda yang boleh didesain lah. So untuk maklumat lanjut berkaitan Crava Studio boleh mengikuti IG mereka di cravastudio.my dan Shopee Crava Store. So terima kasih kepada Crava Studio. Okey. Kita nak bertanya dengan Flava lah berkenaan dengan soalan yang sama lebih kurang dengan Dr. Nash tadi. Berkenaan dengan gaming ataupun e-sport ni, baik dan buruk. Tadi kita dah tahu dah pandangan daripada Dr. Nash sendiri. Tapi kita nak tanya juga pandangan daripada Encik Farouk ataupun Encik Flava berkenaan dengan e-sport ni ataupun gaming ni, baik buruk ni. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, berkenaan dengan topik ni, pertama sekali saya nak address perbezaan di antara gaming dan e-sports. Kerana ramai yang salah sangka bahawa jika anda bermain game-game e-sports, contohnya seperti PUBG Mobile, Mobile Legends dan sebagainya, anda diiktiraf sebagai seorang yang bermain e-sports. Itu tidak benar. Jika kita bermain permainan tersebut secara casual sahaja, bermain secara santai dan sebagainya, anda bukanlah melakukan aktiviti e-sports, anda hanyalah bermain game seperti biasa. Tetapi aktiviti e-sports ni adalah melakukan bermain permainan digital secara profesional dan juga kompetitif. Bermaksud kalau main casual je tak bermaksud yang kita tengah bersukan lah pada waktu tersebut. Dan biasanya kalau kita lihat orang-orang yang berkecimpung dalam bidang e-sports ni hanyalah jumlah yang kecil berbanding mereka yang bermain game secara general. Kerana gamer di luar sana ada ramai, ada main game yang pelbagai dan sebagainya. Alright, dan berkenaan dengan sebentar tadi kita ada dengar tentang sama ada betul adakah e-sports sukan atau tidak. Saya terkejut sebenarnya, walaupun saya adalah penggemar e-sports, saya bermain saya bergaming, saya ber-e-sports dan saya bekerja e-sports, tidak bermaksud saya
merasakan saya perlu defend e-sports ni sepanjang masa. Tapi saya aku bahawa memang ada persekitaran besar sama ada e-sports nak sukan atau tidak, kerana jumlah pergerakan digunakan e-sports ni ataupun jenis pergerakan dilakukan adalah berbeza. Kerana kalau kita nak calculate jumlah pergerakan adalah amat banyak, kerana kalau kita lihat jumlah pergerakan dilakukan oleh jari, hand-eye coordination, receptors response to the game tu memang amatlah tinggi. Tetapi pergerakan yang dinilai oleh pihak orang ramai adalah setakat gerakan mouse je kot, dengan tekan-tekan keyboard saya pun boleh. Tapi pergerakan tu adalah minimal berbanding dengan sukan-sukan lain seperti bola sepak sampai kena berlari, sampai kena sepak bola, pas ke orang, kena buat trik dan juga sebagainya. Kalau badminton, Lee Chong-wei tu beberapa dia lompat dalam satu match tu. Okay, sampai ada berpeluh dan sebagainya. Tapi kalau dalam atlet e-sports, mereka bermain duduk, betul cakap tadi, duduk sahaja dan menggunakan, contohnya kalau device mobile phone, kalau PC lah, keyboard dengan mouse. Kalau VR adalah VR set dan juga sebagainya. Kalau dibandingkan amatlah berbeza, tapi ada elemen fizikalnya di situ dinilai dengan cara yang berbeza lah. Itulah disebabkan Malaysia mengiktiraf e-sport sebagai sukan pada tahun 2019 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan kalau kita cakap tentang good and bad about e-sports ni, ya Allah ni panjang ni kalau cakap good and bad ni. Saya bukan nak cakap pasal bagi kat Cik Farouk seorang tu 1 jam dah habis lah. Tak. Saya rasa tak lama macam tu lah. Tapi saya macam kalau kita cakap pasal bad dia, sebab bad dia lebih banyak. Alright, so bila kita cakap pasal e-sports ni, malangnya secara jujur lah saya beritahu, malangnya kalau kita tengok timetable schedule training untuk atlet e-sports di Malaysia dan juga Asia Tenggara dan juga di mana-mana benua lah, kita cakap benua Afrika ke di North America, South America, even in the Eropah, China dan juga Australia, memang training schedule diorang, kalau ahli sukan waktu dulu kita nak present kat Majlis Sukan Negara pun diorang pun terkejut cakap kita punya training schedule ni ada sampai atlet berlatih pada malam hari dan kita harus justify kenapa mereka berlatih di malam hari, kerana mereka salah satu alasannya adalah kerana mereka perlu scrim dengan pasukan-pasukan yang handal di luar negara dan dia punya time zone berbeza. Nombor 2, itu je time yang diorang free. Okay, bukan maksudnya diorang tu bukannya atlet e-sports kita, tetapi atlet e-sports yang lain memang free pada time itu. Pada time itu, jadi untuk memastikan training berjalan dengan lancar, kita harus pakai satu masa di mana semua pasukan free dan kita boleh berlatih pada time tersebut. Dan disebabkan itu bila kita training waktu malam, mesti ada teknik pukul berapa diorang ni bangun kalau training malam. Kalau diorang training malam, pukul berapa diorang tidur. Jadi kalau kita nilai sebagai seorang physician, psychologist, kalau dari segi on medical level, this is already bad. Cakap kita nak mengajar atlet sukan untuk contohnya bangun awal pagi, seawal contohnya ada yang bangun seawal 6 pagi dah pergi start bangun pagi, mandi subuh dan pergi ke padang training sebagainya. Tapi atlet e-sports ni kalau dia training tengah malam, dia tidur pukul berapa? Kalau kita tambah 8 jam, dia bangun pukul berapa? Dan ini tak nampak sebagai satu gejala yang sihat. So this is bad. This is something that we consider bad because one of the issues we had is waktu SEA Games 2019, kita punya matches tak ada, kita tak akan dengar matches e-sport ni dihaskan pada malam disebabkan semua atlet memang training malam, tak ada. Matches e-sports, semua pertandingan memang di pagi, biasa not standard lah, 10 pagi sampai ke mungkin ke 6 petang ataupun 8 malam juga sebagainya. Jadi dari segi logiknya lah, kalau Majlis Sukan Negara nasihatkan macam mana kita nak prepare body kita for a match that's happening on the daytime kalau korang berlatih pada malam hari. Dan macam bagi diri saya rasakan itu betul. Kalau kita training pagi, bila kita lawan opponent waktu pagi, kita dah tahu keadaan semasa, kita dah tahu dengan cuacanya dan kita dah biasa bangun pagi. Kalau tournament tu pagi, kita training malam, kita dalam mengantuknya esok paginya sebagainya, and our body is not adapted to those kind of things. So kemungkinan kita punya performance level is not up to par to how we are during our training time. So this is bad. Alright, this is salah satu faktor yang tidak baik dari segi how we spend time in e-sports. And ini adalah satu perkara yang kita tak boleh nafikan kerana semua e-sports atlet semua boleh memang buat benda-benda ni.
Alright, mungkin ada segelintir e-sport atlet yang mungkin melakukan training secara proper lah, seperti atlet sukan lain. Dia training pagi, pastikan penjagaan makanan, bangun awal dan tidur secukupnya. Contohnya pukul 10 ataupun paling lambat pukul 11 dah tidur dah, pastikan awal pagi dah bangun dan sebagainya. Tapi di e-sports kita ada masalah tu, really bad time management due to athletes availabilities and much more. Dan gaming ni, since we're talking about the bad and good, we talk a little bit, kita still cakap pasal apa yang tak baik, since people relate gaming to addiction. So aktiviti e-sports ini mendapat sedikit macam terpias sikit lah, sebab e-sports is part of gaming. So people feel that kadang-kadang all these gamers play too excessively. Maknanya contohnya kalau training, biasanya kita nasihatkan sebagai seorang atlet, anda harus training kemungkinan 3, 4, 5 ataupun hingga ke 6 jam, kerana itu adalah jumlah masa yang kita memberikan fokus yang optimum, dengan termasuk dengan break dan sebagainya lah, tak adalah berterusan dan sebagainya. Tapi ada yang merasakan macam kalau gaming ni, kalau kita main lebih banyak, kita lagi pro. Kita nak mengajar orang ramai yang tak bermaksud kalau kita bermain 12 jam game tu, kita akan lebih pro daripada orang yang bermain hanya 2, 3 jam, 4 jam sehari je sebagainya. It all boils down to your time management and how you spend the time for training. Sebab training ni bukan sahaja, contohnya saya di hadapan PC sekarang ni, bukan sahaja saya duduk sini main sampai, contohlah training is 4 to 6 hours, right? It does not require me to play for 46 hours. It actually requires me to, number one, contohnya mungkin play scrim match 1 to 2 matches, then probably postmortem, discussion, a little bit of study about the patch that's currently ongoing dan sebagainya. Bukannya main saja, kita kena study, kita kena research about all competitors yang kita akan berlawan, contohnya pada minggu hadapan untuk tujuan pertandingan dan juga sebagainya, untuk memastikan we are well prepared, just like any other sports athletes out there. Athlete practice untuk training. Kita ada coach untuk pastikan dia akan buat research dan provide a proper training method and schedule for them. And kita ada analysts to gather some data on competitors, on current patches and much more, to sampaikan kepada athlete untuk mereka perform dengan even better than before dan juga sebagainya. So these are some of the bad things lah. And also usually when you're gaming, bila kita duduk seharian sepanjang hari kat sini duduk je, usually the most common thing is orang yang bermain game mobile phone, dia punya posture badan bila bermain, secara logiknya lah, kalau saya ada mobile phone, baring lah, apalah kan. Baring tu still okay, saya anggap still okay. Tapi kalau duduk, dia punya posture badan dia tak ada orangnya, tak ada orang yang bermain Mobile Legends, PUBG Mobile, dia main macam ni dengan cara wang, dengan contoh kan, macam ni. Dia biasanya akan main sampai membongkok sebab nak tengok dekat, sebab skrin bukan besar macam iPad. Betul. So tak semua orang mampu untuk membeli phone yang mempunyai skrin besar. Bila skrin kecil, kena kenikkan mata, kena tengok dekat-dekat. Ini merosakkan mata, merosakkan postur badan. Jadi kalau kita tengok, kalau diorang ni kebanyakannya still muda. Jadi bayangkan kalau berterusan sampai 10 tahun buat macam ni, rasanya by the time diorang 30-40 tahun, badan memang sakit-sakit badan lah. Sebab memang kan nak, bila break time lunch, main game. Bila balik, main game. Postur badan berterusan sebegitu. So memang sukalah. So tadi Encik Farol cakap dua istilah yang berbeza, gaming dan e-sport. Maksudnya gaming ni lebih kepada riadah lah kan. E-sport tu mau kepada profesional, something yang macam tu. Macam kalau kita sukan fizikal tu, kita main petang-petang tu adalah gaming, something macam tu lah kan. So kalau kita mewakili negara, training, itu adalah pemain profesional untuk ke arah yang lebih serius. Okey, tapi Cik Farol ada cakap lebih banyak benda-benda yang disadvantage berkaitan dengan e-sport. Ada ke cara untuk overcome that disadvantage tu, Cik Farol? Alright, the thing is, to make it an advantage with esports, right? There's a lot of positivity as well. But the thing is, these positive things are being done by so little amount of people. Contohnya, bukan semua, kalau kita ikutkan statistik lah, right? We don't have an accurate number, but we can safely agree yang memang ramai sangat orang kat sana yang melakukan kegiatan esports dengan cara yang gaya hidup yang tidak sihat. Bangun lambat lah, bermain terlalu banyak juga sebagainya. Tapi mereka yang melakukan, yang mempunyai schedule yang baik ni tak ramai. Dan kebiasaannya mereka yang jatuh di bawah kategori yang bermain e-sports secara sihat ni mempunyai organisasi e-sports yang proper lah. Sebab tak semua orang mampu untuk ada
a professional team manager, a professional analyst, ada yang sampai tahap yang boleh hire a proper nutritionist untuk make sure that penjagaan pemakanan dan juga sebagainya. Dan the positivity of it being esports compared to gaming is because at least when you're within the sport, you have a sense of direction. Because usually when people who are stuck in the gaming ni, dia bermain secara normal dan biasa hanya untuk tujuan yang casual lah. Contohnya nak kill time. Sekarang saya ada break time. Rasa macam boring. Kerja pun macam penat kan. Mainlah sekejap. Clash Royale ke, mainlah sekejap game-game yang short main macam MLBB satu match ke dan juga sebagainya. Tapi mereka yang dari esports ni, mereka mempunyai matlamat, mereka mempunyai objektif untuk contohnya menjadi pasukan nombor 1 di Malaysia, menjadikan individu terbaik fragger ke marksman di Malaysia dan juga sebagainya. Mereka ingin menjadikan ini sebagai sebuah kerjaya. Dan kita lihat salah satu positif tentang esports ni adalah ia membuka ruang dari segi kerjaya di masa-masa susah inilah, especially di time COVID-19 inilah. Tapi saya harus advise anda semua yang bila saya cakap ada peluang kerjaya, jangan hanya jangan terlalu jangan terlalu fokus hanya pada kerjaya menjadi seorang atlet. Dalam industri sukan elektronik ada pelbagai kerjaya. Contohnya, saya beri contoh diri saya. Saya memang tahu, saya ada self-realization yang saya memang tak boleh jadi professional atlet. Sebab saya tahu skill saya, walaupun saya hebat waktu zaman uni dulu, tapi saya tahu dia macam hebat, tapi saya tahu saya hanyalah jago kampung alas setakat uni cawangan je kot. Kalau saya rasa kalau saya pergi peringkat drama bangsa, saya dah kena tapau. You ITM ke dulu? Ya, ITM. Okay. Dah agak dah. Okay. So memang kena tapau. So, dia macam you have a good idea that this is your level. Alright, so macam selalu saya bagi contoh, kalau korang nak tengok, kalau badminton, it's so hard for us to find a replacement for Lee Chong Wei, right? Although kita punya pusat center badminton dah dia penuh dekat dalam negara ni, alhamdulillah we have a representative for singles badminton who can insyaAllah be as good as Lee Chong Wei. But the thing is, to discover those kind of talents is not an easy thing. And usually macam cakap, kalau kita nak, macam saya nak cita-cita nak jadi atlet tu, rasanya tak kesampaian kot. Kalau saya training pun tak sampai. Saya merasakan ada yang lebih baik dari segi raw talent saya, dari segi raw talent berbandingan saya untuk menjadi atlet. Jadi saya channelkan expertise saya ataupun kerjaya saya di dalam ekosistem esports ni sebagai seorang pengulas sukan elektronik, sebagai commentator, sebagai host, sebagai content creator dan juga sebagainya. Jadi at least saya still dalam industri, tapi kerjaya yang berbeza berbanding dengan menjadi seorang atlet. Setuju? Tadi macam okay, so ini saya simpulkan daripada kenyataan Cik Farouk ataupun Pelava tadi mengatakan bahawa sebenarnya e-sport tu kena, kalau you nak jadi seorang pemain e-sport yang profesional, you kena ada jadual yang teratur. Macam kalau kita boleh kaitkan Dr. Nash dengan sukan fizikal pun macam tu. Bukan kita 24 jam kita training main sukan daripada pagi sampai petang kan. Kita training satu hari jam. Kan? Makan, rest, tidur. Betul tak, Dr. Nash? Bukan 24 jam kita, atlet profesional pun tak 24 jam training lah. So dia ada jadual training diorang. Ada hari ni buat tactical, esok buat gym, something yang macam tu. Contohlah, lepas tu makan, dijaga. So benda yang sama juga mungkin di dalam dunia e-sport. So tak semestinya you main game ataupun sukan tu 24 jam you boleh jadi seorang atlet yang bagus. Sama juga dengan dalam sukan fizikal juga. Tak semestinya you spend lebih banyak masa dalam sukan tersebut. Contoh you daripada pagi sampai petang you main sukan tu je, tak semestinya you jadi seorang atlet yang bagus dalam sukan tersebut. Betul tak Dr. Nash? Betul. Okay, so tadi Cik Farouk ada menyatakan berkenaan dengan kerjaya. Okay. So kita pun nak sentuh jugalah sedikit berkenaan dengan kerjaya dalam industri sukan. Sukan ni tak semestinya e-sport lah. Sukan dari segi general. Kita nak tanya kepada Cik Raf sendirilah, mewakili Kementerian Belia dan Sukan. Kerjaya dalam bidang sukan ini, ada ramai yang menggapai bahawa bersukan itu tidak menjamin masa depan yang cerah. Ini secara general, tak semestinya e-sport lah. Maknanya sukan-sukan yang biasa lah maksudnya. Ramai yang berdapat parents kan, kata buat apa nak main sukan-sukan ni, baik belajar tinggi-tinggi, jadi doktor, jadi lawyer, something macam itulah kan. Kalau jadi doktor dan lawyer, tak adalah Dr. Nash sekali, dia ada pensyarah pusat sukan.
Kan? Dekat tu. Kan? So kita nak bertanya lah ataupun nak mengubah sebenarnya orang kata apa, pandangan orang luar berkaitan dengan bersukan yang tidak menjamin masa depan yang cerah. Itu selalu orang bertanya lah. Okey, mungkin Cik Rah boleh just bagi komen sikit berkaitan dengan perkara ni. Okey, di pihak kementerian lah kita lihat industri sukan tu skop dia luas. Okey, dia tidak hanya tumpu pada misi untuk meraih pingat di tamasya sukan oleh atlet. So kita pun tak juga fokus kepada bidang kerjaya yang sebagai jurulatih ataupun kru teknikal sukan saja. Kalau kita lihat setiap sukan tu dia mempunyai nilai sumbangan ekonomi yang tersendiri. Di kalangan komuniti sukan tu lah, macam untuk sukan basikal adalah komunitinya. Sampai sanggup beli basikalnya sampai harga berpuluh ribu, macam tu kan. Kalau main badminton pula, kalau yang betul-betul minat dengan badmintonnya, dengan raketnya, nak beli lagi dengan harga sampai beratus ringgit. So sukan kita boleh lihat dia sebagai penyumbang ekonomi dan dalam masa yang sama sebagai pembangunan sosial negara, yang seperti kita bincangkan di awal tadi lah. So saya dapat lihat terdapat pelbagai peluang perkembangan kerjaya juga ataupun entrepreneur di dalam industri sukan. Namun dalam masa yang sama, kita lihat persaingan memang sangat hebat dalam entrepreneur. Dalam bidang ni kita perlukan disiplin, minat yang tinggi untuk terus kekal. Bagi orang untuk memulakan tu mudah tapi untuk sustain tu agak susah. Nak kekal bertapak dalam bidang ni lah. So malah kita lihat perkembangan teknologi pun sangat pantas. If you tak go through sync dengan teknologi terkini pun, you punya for the equipment tu akan ketinggalan. And then dalam masa sama ia memerlukan kepimpinan dan kemahiran yang tinggi untuk mengawal operasi industri sukan ni. So ajakkan saya lah sebelum menceburi bidang ni, pendatang baru ataupun mereka yang dah berpengalaman dalam industri sukan, sama ada e-sport ataupun sukan konvensional, saya nasihatkan agar terus mencari peluang untuk menimba pengalaman bagi merebut peluang kerjaya dan yang sangat kompetitif lah. Bagi saya sangat kompetitif. Mana-mana bidang kerjaya pun sangat kompetitif. So bagi mereka yang masih mencari-cari, saya galakkan you carilah peluang dan ruang bekerjasama dengan pemegang taruh industri sukan yang sedia ada. So macam contoh cadangan saya menambah jaringan network bersama dengan syarikat besar ataupun terlibat dalam industri inilah. Lebih kata saya tadi macam ada yang Flava ada sharing regarding about the nak dapatkan professional player tu agak susah. Saya pernah sharing saya diajak untuk memberi motivasi kepada budak-budak sekolah yang terlalu addiction e-sport ni. Okay. Actually addiction ni mana-mana sukan pun addict. Kalau dulu pernah selalu kita dengar main futsal sampai tengah malam, addiction lah juga tu kan. Sampai dah tak boleh tak kawal dah. Sampai kita orang sekarang ni pun dalam keadaan PKP pun bila kita sekat aktiviti sukan pun, kami di Kementerian Belia Sukan ada bilik gerakan untuk you dah cross check dahulu sama ada boleh ke tak jogging, tak boleh ke tak basikal. Bila dalam keadaan kita lockdown dan kita suddenly menyekat aktiviti bersukan ni, panggilan tu bertubi-tubi sampaikan satu hari tu boleh sampai 20-30 panggilan yang kami terima hanya mengatakan boleh ke tak saya ni nak jogging, saya kawasan ni, kawasan itu, kawasan ni. Kami kena semak sama ada you di kawasan PKP ke, PKPP ke, PKPB. Jadi mereka nak semak. Jadi di situ saya lihat bila kita sekat kehendak manusia yang sentiasa untuk bersukan kan ni, dia punya naluri tu nak bersukan tu, it's good for us, it's a positive value yang kami nampak walaupun ada yang membuat panggilan tu mengatakan bila lagi kita boleh jogging berapa orang, everything pun semua. Nak mematuhi SOP tu sambil bersukan tu, it's good for feedback lah yang saya dapat kat sini. And then untuk yang saya kata tadi, saya sharing untuk masalah addiction e-sport ni pula, itu addiction konvensional, sehingga bila you sekat dah sampai bila lagi nak buka ni SOP, nak longgar SOP, kami nak jogging, nak tak sabar nak basikal. Itu boleh dikatakan addiction kat situ. Tapi itu adalah a good addiction. Tapi untuk berkenaan dengan e-sport ni, addiction yang seperti yang Cik Flava sharing tadi, saya pernah sharing untuk budak-budak sekolah. Soalan pertama saya dengan mereka, all of you ni semua boleh main? Yes, boleh. Tapi yang setahu saya, kalau kita main badminton ni semua boleh main badminton, tapi Lee Chong Wei ni cuma satu. Kalau nak kata
nak terjun apa kata orang yang Pandai Lela cuma satu saja. Same goes to you all e-sport. Solos cuma ada satu, Biu cuma ada satu, Fredo cuma ada satu. Tapi all of you ni kata Flava tadi lah jago-jago kampung kan. But I didn't kata orang label Flava ni macam jago kampung tak lah. Tapi buat kata saya nak try to neutralkan balik bakat-bakat budak-budak e-sport ni. Mereka ni very talented in dalam digital. Kita pun dalam ke arah menuju revolusi industri 4.0. Jadi saya mengajak mereka melihat what is your talent dalam digital part. Because bila saya explore budak-budak e-sport ni, if you give task mereka berkenaan dengan digital, wow, memang hebat. Saya akui memang sangat hebat. Bagi mereka pemahaman mereka adalah sangat sangat in dalam teknologi ni. Jadi saya mengajak mereka dan saya bersama dengan pasukan USIM iaitu e-sport Medica. E-sport Medica ni term sebagai e-sport medical education, di mana misi kami ni adalah lebih kepada untuk mengurangkan addiction dan mengalihkan minat mereka tu daripada you bermain 8 jam 10 jam tak ada hasil hanya setakat jago kampung. Why don't you just change your punya talent tu ke arah yang lebih sama juga dalam industri e-sport, tapi kind of explore. And then dalam masa sama kami di Jabatan Belia Sukan Negara, saya dah kira macam dah 2 tahun melaksanakan e-sport skill. Okay, itu bengkel lah, workshop di mana kami mendedahkan apakah di sebalik talent ataupun career path di sebalik e-sport industry. Seperti yang Flava sharing tadi berkenaan dengan production, berkenaan dengan custom. Because we know talent tu ada tapi mereka tak nampak platform. Jadi kami di Kementerian Belia Sukan berkata orang menyediakan platform tu supaya mereka tahu hala tuju mereka, supaya tak mensia-siakan bakat mereka. Seperti Flava tadi katalah, dia tahu, dia sedar dia jago kampung tapi dia tahu dia tu hebat dalam custom dengan jadi untuk bahagian kata orang bahagian talent untuk public speaking. So dia terus go through dan orang kenal Flava pun because of the public speaking yang hebat berkenaan dengan e-sport. Maksudnya untuk orang kata penonton-penonton di luar sana ataupun belia-belia di luar sana terokailah bidang kerjaya tu di sudut yang berbeza dengan lebih luas lah. Tak semestinya anda ingin suka berkenaan dengan e-sport, you kena jadi seorang pemain profesional. So ada benda-benda lain yang boleh anda terokai untuk menjadi untuk terokai kerjaya dalam dunia e-sport tersebut. Begitu juga mungkin dengan sukan fizikal. Kalau Dr. Nash nak tambah sikit berkenaan dengan kerjaya, industri kerjaya dalam sukan. Dan mungkin ada juga kalau kita tengok orang-orang menggapan orang yang main sukan ni nakal. Ya Dr. Nash kan? Ini orang yang main sukan ni mesti kelas belakang ni Dr. Nash ni. Benda pernah terjadi pada saya. Betul lah kita kan, betul lah Dr. Nash? Kalau Dr. Nash kita menerima tempias yang sama Anwar. Walaupun kita ni waktu belajar dulu punyalah skema kan. Tapi sebab kita budak sukan, kita pun kata budak sukan, budak nakal. Tapi yelah, sebelum saya jawab soalan Anwar tu, saya nak saya tertarik dengan Cik Raf lupa tadi berkenaan terangkan berkenaan dengan addiction lah dengan pelajar. Ya, sebenarnya addiction ni apa-apa macam seperti Cik Raf tadi maklumkan, apa-apa saja boleh leads to addiction. Even physical sport, conventional sport pun boleh jadi addiction jika kita tak ada ilmu. Kita kena ada ilmu. That's the key. Okay? Saya bagi contoh. Orang cakap e-sports player ni biasanya gamers yang addicted to playing games sampai dia orang punya ada disorder, dia orang punya social skills rendah kan, because spend too much time before the computer, before the gadget kan. That's the things lah. And then Cik Flava pun ada maklumkan tadi, dia pun setuju yang negative side kan, downside of gaming surpass e-sport is surpass the benefit part. Dan saya memang seronok lah orang e-sport ni cakap macam tu kan. Saya anggap lah. So tapi apa yang saya cuba nak clear the mind is, sama juga macam conventional sport yang macam kita lah, Noah, macam kita tanpa ilmu kalau kita berlatih pun kita akan ada injury
macam contohnya orang e-sport ni, injury dia adalah all the disorders yang jadi low self esteem ke, ataupun dengan masalah eyesight ke, ataupun injury dia disebabkan mungkin jadi agresif, biasa tak bersosial. Maksudnya kecederaan mereka berbeza daripada kecederaan sukan fizikal. Kalau orang sama juga dengan sukan konvensional, kalau tak ada ilmu dan berlatih, dia akan lead to certain kind of injuries, dan mungkin boleh lead to kematian juga, Anwar. Kita tahu kan, tanpa ilmu apa pun tak jadi. Saya nak kongsilah sedikit pengalaman saya. Ada seorang kawan lah yang dia suka pergi ke gym. Memang dia seorang sport enthusiast, dan dia satu hari saya kenal ke? Oh bukan. Tak. Oh okey. Dia kawan saya lah. Kawan saya taekwondo dulu lah. Okey. Dia satu hari tu dia mengadu kat saya, Nash, aku ada kepas-kepas tangan kaki lah. Lepas tu aku cakap saya cakap lah pergilah jumpa doktor kan. Aku tak tahu sebab kepas-kepas ni biasa leads to something to do with neurosystem kan, neurological system, kita punya saraf kan. Kata dia pun pergilah semak dia refer pada physician, dan physician kata dia ada cervical disc prolapse. Cervical disc prolapse ni dia punya saraf di bahagian plexus ni, di tengkuk dia tu dislocate. Tapi kita tengok balik, kau ni bukannya aktif sukan ke kan? Lepas tu kan, macam mana boleh kena macam tu? Biasanya orang yang cervical prolapse ni orang ada otot dia lemah kan, orang-orang tua yang dah yang tak cergas, dan kemudian dia punya otot tu tak dapat tampung dia punya saraf dan terlari kan, atau mungkin buat kerja berat something like that. Dan saya tanya dia, apa rutin kau biasanya? Dia kata dia biasa pergi gym. Dia kata saya tanyalah berapa kali pergi gym seminggu. Dia kata setiap hari, Anwar, setiap hari. Kau imagine setiap hari pergi gym tanpa rehat. So bila dia cakap setiap hari dia pergi gym, on the dot saya dah dapat imagine, dapat gambarkan, dapat jawapan lah. Yang kecederaan dia tu disebabkan oleh dia berlatih setiap hari tanpa rehat. So ilmu, dia tak ada ilmu macam mana dia nak buat latihan yang tertentu. Sebab dalam latihan fizikal ni, untuk semua panel lah, rehat itu juga adalah latihan sebenarnya. Betul. Okay. Waktu rehat tu, sekurang-kurangnya kita kena ada 1 hari atau 2 hari rehat dalam seminggu tu, supaya kita dapat replenish kita punya energy, kita dapat baiki tisu-tisu yang dah bekerja, dan bila kita dapat rehat secukupnya, dan kita replenish balik energy tu kan, replenish all the biochemistry lah, semua ATP kan, yang dalam badan kita, physiological balance tu bla 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 dah repair. On the next session we can perform better. Itu prinsip dia. Jadi rehat juga adalah satu Ada penting lah. Rehat is actually part of training. So same goes with, I'm not sure about e-sport, how they progress, and adakah rehat tu juga memang kena main saja ke, atau ada specific training? Saya tak pasti, mungkin boleh ni respond on that later. Tapi apa yang saya sampaikan tadi adalah ilmu sebenarnya. Walau apa pun bidang kita ceburi, ilmu tu penting lah, supaya kita tak addicted, and could lead to things that will make things even worse kan. Okey, balik pada Anwar punya soalan tadi yang berkenaan dengan industri bersukan tidak menjamin masa depan, Anwar. Tidak menjamin masa depan. Saya rasa ada masalah dengan ayat ni lah, Anwar. I'm sorry. Ya. Tak apa. Perkataan bersukan ni kata kerja. Bersukan tidak menjamin masa depan. Bersukan is kata kerja. Engineers bersukan. Doctors bersukan. Perdana Menteri bersukan. Rider Foodpanda bersukan. Macam mana satu perkataan kata kerja boleh lead to masa depan? Saya tak nampak dia punya ni. Jadi saya rasa mungkin orang yang ada persoalan ni, dia cuba referkan kepada industri sukan ataupun mungkin bidang sains sukan, I don't know, mungkin. Okey, jadi kalau betul itu yang dia cuba argue, bidang sains sukan ke tidak menjamin masa depan, itu adalah satu yang subjektif untuk dihukum lah. Macam kita tak boleh lah hukum lah.
untuk meraih masa depan yang cerah, dia bergantung pada peluang. Macam Cik Raf tadi, dia bergantung pada peluang. Macam mana kita rebut peluang tu. Kita pergi ke universiti. Kita pergi universiti dan kita belajar. Kita ada set of skills, set of knowledge yang kita belajar di universiti. Tak kisah bidang apa sekalipun. Sekarang kita perlu, macam mana kita nak rebut peluang di luar sana bila kita habis belajar supaya kita dapat genggam kejayaan lah. Jadi untuk kalau pandangan saya, bidang sains sukan ni kalau kata tak ada masa depan yang cerah berbanding dengan profesional lain lah. Profesional lain contohnya doctors, engineers, lawyers. Itu subjektif lah. Apa-apa bidang pun kalau tak dapat excel, tak dapat jual diri, tak dapat rebut peluang, akan end up untuk tidak berjaya. Even sekarang pun jadi doktor pun tak semestinya jadi doktor sebab lambakan doktor kan. Saya baca berita lah. It's subjective. You cannot blame solely based on what people opt to choose for in the university. Okay, it's how the matter. To me, it's the matter of how you sell yourself, how you utilize your skills. Okay, and then sambung je sikit lagi. Apa? Terus. Okay. Jadi untuk pandangan saya, bidang sukan ni sepatutnya sentiasa akan ada demand tau Anwar. Semua orang perlu jadi cergas. Semua selagi peratus obesity di Malaysia ni tinggi, selagi itulah demand kecergasan dalam bidang sukan, kecergasan, kesihatan ni sepatutnya perlu ada. Dan apa yang perlu kita buat, mungkin government lah, mungkin Cik Raf boleh propose. Apa ke Cik Raf terus kat situ. Okay. Instead of fixing people, maksudnya doktor baiki orang yang sakit, why don't we invest more on making healthy people to super people, so we, in a way, like preventing is better than cure lah in that sense. So kita highlightkan lebih banyak geradong-geradong yang belajar berkenaan sukan, highlightkan, try to buka lebih banyak ruang untuk kecergasan, siapa-siapa yang ada idea untuk form company kecergasan di Malaysia ini kan, itu lebih baiklah pendapat saya lagi daripada kita invest dengan merawat orang yang dah sakit. Dan in fact kita pun our agama pun agama Islam pun cakap, Allah pun cakap Allah Tuhan lebih cintakan Muslim yang lebih cergas, okey, berbanding dengan Muslim yang lemah kan. Ada dan saya always admire dengan tagline tempat saya bekerja ni, pusat sukan ni dia punya motto adalah cergas, cetus, cerdas. Jadi cergas, cetus, cerdas ni reflect balik to your question just now kan. Untuk dapatkan kecerdasan otak kan, kita perlu menjadi cerdas supaya kita punya salur pengaliran darah sampai ke otak, kita boleh fikir dengan baik. Pemakanan pun part of kecergasan juga ya. Makanan yang betul, jadi kita makan adequate amount of carbohydrate, and then those carbohydrate will supply our brain to think better. Our timing of food intake also appropriate, things like that could lead to our daily being more productive than those compared to those who did not really take care of their fitness. Okay, setuju. So nanti mungkin cadangan-cadangan Dr. Nas ni boleh kita letakkan dalam VSN 2030 Cik Raf, boleh ke? Saya memang berbesar hati lah kalau Cik Raf panggil saya macam nak cakap ni macam-macam nak cakap. Boleh menyumbang idea di VSN 2030 insyaAllah. Cik Raf tak pernah panggil. Cadangkan nama tu pergi ke desk officer nanti. Memang macam-macam ni, macam-macam nak cakap ni. Bukan nak cakap commitment of Malaysia lah. Kita betul. lebih kuat kan, lebih yang ada populasi yang lebih kuat dan cergas. Setuju. Tadi Dr. Nash ada bercakap berkenaan jadual kan. Mungkin saya setuju juga kan. Saya rasa di dunia e-sport pun ada jadual training tu kan. Cip ada kan. Diorang ada jadual training mereka untuk e-sport kan. Macam tadi yang kita dah terangkan tadi. Tapi kita nak tengok jugalah, kalau kita tengok penerimaan ibu bapa, kita nak tahu penerimaan ibu bapa dekat e-sport ni sendiri. Sebab e-sport ni kan baru dalam 3-4 tahun ni, orang kata apa, Malaysia mempromosi sukan e-sport ni di kalangan belia. Tetapi tidak disangka juga pula ramai ibu bapa yang mungkin berpandang negatif berkaitan dengan sukan ni. Mungkin
Cik Flava sendiri ada pengalaman berkenaan dengan ibu bapa, penerimaan ibu bapa ni berkenaan dengan sukan e-sport ni sendiri. Kalau Cik Flava boleh huraikan, mungkin pengalaman sendiri ke? Ada ke? Boleh. Bagus juga. Okey, Cik Rafa. Boleh. Actually kan untuk stigma masyarakat ni lah, seawalnya saya ditugaskan sebagai penolong pengarah unit e-sport ni 2018, Disember 2018, saya dapat task ni. Challenge pertama saya adalah Ibu bapa? masyarakat. Oh, Jangan masyarakat, even top management pun. Macam Dr. Nas maklumkan tadilah, fight regarding about the e-sport, how you want to apa kata orang mengatakan e-sport itu adalah sukan. And then I keep on research. I pun kata orang, because of this is my responsibility, my tanggungjawab, my apa kata orang, how I want to serve to rakyat. Itu adalah kata orang my apa kata orang, my client lah, rakyat adalah my client. And then masalah dengan kita nampak kat sini adalah stigma masyarakat, stigma guru-guru berkenaan dengan apa bahayanya e-sport ini, berkenaan dengan addiction anak-anak, apa kata anak-anak mereka lah. Sebab itulah saya bekerjasama dengan e-sport Medica bersama dengan USIM, di mana mereka akademis mereka dan pakar-pakar doktor buat kajian. Bukan mengatakan bukan pasukan ini mengiyakan e-sport. Sama-sama juga kita juga mencari jawapan daripada permasalahan itu, kita mencari jawapannya. And then melihat daripada tahun ke tahun, daripada dah almost 3-4 years saya di dalam unit e-sport ini, stigma masyarakat tu dia semakin berkurangan dah, ada yang dah semakin menerima. Dan dilihat juga sekarang ini universiti tempatan pun dah ada offer bidang pengkhususan dalam e-sport, terutama sekali dalam bidang pendigitalan, untuk create gaming ataupun lebih kepada design, digital design. Jadi ada a few yang saya nampak since 2020 lah, kita nampak mungkin ada hikmah disebab of COVID, di mana masyarakat pun dah terbuka berkenaan dengan digital. If 2018-2019, I masih lagi dapat lagi tentangan hebat dengan masyarakat berkenaan dengan stigma e-sport ni. Tapi because of the COVID, bila dalam keadaan semua aktiviti fizikal tu jam, and then mereka nampak a platform of digital, and then di situ mana-mana yang ada bakat talent dalam digital ni dia menyelah. Jadi ibu bapa nampak yang di sebalik e-sport, seperti saya kata tadi lah, budak-budak e-sport ni, if you give them task regarding about the digital, mereka memang sangat mahir. Jadi bila dilihat daripada permasalahan itu kepada ke arah positif, saya nampak sekarang ini banyak masyarakat sudah menerima. Cuma saya kata tadilah, if you cannot go through to the tournament for e-sport as an athlete, lihat di sebalik perkataran di belakang tabir e-sport tu banyak lagi platform-platform kejaya yang lain. Jadi saya lihat juga stigma masyarakat berkenaan dengan sukan itu dengan budak-budak nakal. E-sport ni pun banyak juga kata budak-budak nakal yang tercicir akademik. But I tak agree regarding about that. Mengatakan student yang tercicir akademik ini adalah yang among of the yang aktif bersukan, berkata memilih platform. Maksud saya bukan label lah, label masyarakat. If you tu tercicir di akademik, hala tuju you sukan lah, itulah penyelamat masa depan you, itulah cahaya masa depan you akan nampak. Itulah stigma masyarakat. Jadi kita kena ubah stigma masyarakat ni. Lagipun among of our athlete ni tak juga tercicir daripada akademik. Dan kita ketahui atlet-atlet podium kita yang di bawah MSN pun adalah atlet-atlet yang daripada graduan yang berpendidikan tinggi. Malah mungkin macam Dr. Nash. Macam Dr. Nash lah. Macam Dr. Nash. Terbukti sudah ada Dr. Nash. Tak kata budak nakal. Even kita yang kami di Kementerian Sukan ni pun among of us banyak juga yang sport rec. Jadi tak boleh kata stigma lah, boleh katakan stigma. Dan boleh saya katakan Flava mungkin boleh share lah our first gold medalist Philippine e-sport SEA Games Philippine, Prof Dr. Yu Weng Kian kan, dia tu boleh katakan engineer kan.
Oh, okay. Betul. Dia engineer, dia profesor kan, dia profesor di universiti. So boleh saya katakan stigma masyarakat tu mungkin because dimomok-momokkan dengan berita-berita, yelah Jabatan Netizen Malaysia ni sangat aktif berbanding dengan berita-berita yang betul. Jadi bila dimomokkan, banyak parents-parents ni dapat info daripada Jabatan Netizen Malaysia yang sangat aktif berbanding dengan berita-berita yang benar daripada perkongsian kita seperti inilah. Itulah yang membuatkan jadi stigma masyarakat tu menganggap budak nakal end up you pergi sukan, itulah penyelamat you. Macam itulah. Mr. Plava, kalau ada benda yang nak ditambah berkenaan dengan stigma tu, tapi sebelum tu boleh tak ada penonton bertanya berkenaan macam mana e-sport ni training? Diorang bertanya. Mungkin Cik Plava boleh uraikan sedikit. Okay. Saya try to write on the one yang tadi kita bincangkan dahulu lah. Lepas tu saya try uraikan sedikit atas tu. Boleh. Alright, okay, berkenaan dengan ni tentang stigma. We're talking about parents and public perception. So parents perception is that no, this is gaming. Not all parents are open minded to a point macam kita mengikut sekarang ni dah zaman moden. Sekarang ni anak-anak lain. Dulu zaman kita tak phone. You know the most normal thing parents will say dulu zaman mak ayah tak pernah dulu waktu umur 20 30 baru ada phone. Kecil-kecil tak ada phone kan. It's a different era compared to our era right now. Sekarang kita kecil-kecil 12 13 tahun, ada yang bawah 10 tahun pun dah ada smartphone, and not just any kind of smartphone. Ada yang berada sampai boleh bagi the latest iPhone and Samsung whatever it is, and but maybe some of them could actually get access to even this cheap smartphones and all this. Alright, so lain, alright. But here's the thing, kita ada perception yang another one which is coming from the teenagers, orang-orang yang orang-orang muda ni. Orang-orang muda ni ada perception yang berbeza. So kita try debat kat sini. So parents merasakan dia nak protect anak-anak dia. Dia takut anak-anak dia terjebak dengan video game ni, main terlalu banyak, and you know asyik pandang monitor, pandang screen, rosak mata, nanti buta lah, you know, normal parents saying all this. And then kalau and then tak fokus pada kerja, and affect studies. Typical parents, mak ayah sayangkan kita, jadi dia nakkan yang terbaik, jadi dia risau. And for kids basically yang muda macam kita, yang lebih muda daripada saya ni, mereka merasakan dia orang ada talent, they want to explore e-sports, tapi mak ayah tak bagi. And mereka merasakan bahawa mak ayah tidak faham bahawa sekarang ni masa sudah berbeza. Sekarang ni kita live in a world of technology, di mana mak ayah perlu faham bahawa this could be a future. I can become solo. So, kita cakap pasal solo. Saya boleh menjadi solo, saya boleh menjadi daddy host, saya boleh menjadi Fredo, saya boleh menjadi power macam Dota 2 player, Mushi. Kita ada NTS, kita ada Midwan dan juga sebagainya yang earning dia sampai 5 figure USD on a monthly basis. So if you accumulate plus kalau accumulate digabungkan bersama dengan prize pool, boleh berdapat kemungkinan 1 juta Malaysia ringgit tahunan pendapatan dan juga sebagainya. Ada yang menang the international, menang gedebuk sekali dapat 5 million Malaysia ringgit sebagainya. But you know, since we're talking about stigma, parents are just being normal parents, they are just concerned. But dulu I tak nak pakai the statement, you know, mereka merasa garam lagi awal pada anak-anak. I just feel that as a normal parent, any kind of parent would just be worried and concerned. It is very unfortunate, yes, yang some parents memang tak memberi peluang langsung, kosong, dia tak nak mendengar anak-anak, dia kata tak kisah you cakap apa pun, I still tak nak bagi masa dari e-sports. Alright, ada yang sedikit memahami, yang contohnya dia akan cakap, contohlah kita pakai moderator lah, Khairul, kalau Khairul dapat contohnya PT3 dapat skor semua A, insyaAllah mak ayah boleh bagi restu, boleh cuba main ni, pastikan result dia. Ada yang okey macam tu, ada yang very open to a point macam you buat apa-apa, yang penting anak you happy dan sebagainya, and a little bit hands on and all this. So it's quite a variety. The problem with this is that both the parent side and the children side, dua-dua tak memahami satu sama lain. Yang mak ayah tak rela memberikan ruang kerana mereka hidup dalam era yang berbeza, tetapi yang anak-anak ni tidak terfikir tentang how do you say this, tidak terfikir kenapa mak ayah berfikiran sebegitu, kerana zaman mereka berbeza. Imagine mak ayah kita lalui 40 to 50 years of their lives differently, and expect anak-anak ni to force this kind of mentality on them secepat macam tu. Like in the next 10 years, mak ayah kena faham kita sekarang berbeza, dulu zaman lain, mak ayah lain.
Dulu kalau nak bekerja kena jadi doktor, engineer and everything like that, alright? So like let me share you an experience. For me, when I started off as being a pengulas, sebagai seorang pengulas sukan elektronik pada tahun 2012, mak ayah saya tidak memberi restu, alright? Kerana saya punya result studies pun tak berapa bagus. It's not like bad. It wasn't like good, but it was like okay je. So of course, as parents they are concerned. Dia tak nak memberi restu sebaiknya. So I was being a budak nakal. Exactly correct. Apa yang semua orang panel cakap hari ni semua betul. Okay, I was a little bit nakal. So what I did was, saya still menjadi seorang pengulas. So Sabtu Ahad tu saya keluar rumah sebab rumah saya setingkat je. So saya keluar daripada tingkap. Saya punya baju formal saya punya kasut, saya punya buku-buku nak tulis semua untuk jadi pengulas semua dah ready dalam kereta. Saya senyap-senyap keluar dari bilik, keluar tingkap dan dah drive kan. Contohnya kalau saya dah drive out, kalau mak ayah saya call pergi mana, saya cakap saya pergi event e-sport, dah too late untuk diorang panggil saya untuk U-turn. Tapi kalau saya keluar ikut jalan ruang tamu, nanti diorang tangkap saya, dia tak bagi saya keluar. So itu sebabnya saya bagi tahu kenapa saya buat benda ni. Right? But right now, alhamdulillah public perception is increasing as what Cik Raf dah present, but not to a good position yet, to a point macam ramai yang dah acceptive. Especially sekarang ni, kalau korang tahu, the trend now is ramai orang-orang muda cuba nak convince mak ayah nak pindah sebab nak pergi gaming house training dengan kawan-kawan. Mak ayah macam nak stay dengan siapa? Right? Kadang-kadang ni diorang ni muda-muda, contohnya baru 17-18 tahun, ada 15-16 tahun tiba-tiba dah jemput pergi gaming house. Mak ayah nak tanya, stay kat mana? Studies macam mana? Training macam mana? Makan minum macam mana? Dijaga ke tak? Siapa duduk dengan siapa? Diorang ni pandai jaga tempat ke tak? Siapa ada tak guardian yang menjaga kat sana in case apa-apa berlaku dan juga sebagainya, risau. Alright, so this is a concern, but to fix this, I think we have a long way to go. Kita perlu fix things one thing at a time, because I understand that throughout this sharing session kita ada kat sini, I try to be as transparent and as jujur as possible, because I'm not trying to show so much about the weaknesses of esports, but identifying and acknowledging weaknesses dalam esports ni is part of improving esports itself. Kalau kita menipu and cakap esports ni terhebat lah, esports ni membawa banyak kebanyakan padahal banyak keburukan, we're not doing ourselves a favor. Kita just menipu orang ramai tentang all this fake data about esports, and you know, you're not helping yourself as well, the sport as a sport. Okay. So kita harus tunjukkan all this. We have a long way to go. Kita kena tunjukkan bahawa esports ni in the next 2, 3 to 5 years or probably the next 10-year plan, that it is a sustainable career. Right? Ini important. Bukan sahaja career sampai 30 tahun dah tak boleh main game dah. Sustainable career, so that until they are age 50 to 60 years old, they're able to actually have a proper work with proper salary. And then probably public perception or parental perception will be better. Kalau you guys or any of the parents out there tengok macam esports ni kejaya dapat duit banyak sampai umur 30, lepas tu tak boleh buat apa-apa, they will still be worried. Any normal parents will be. I'm not a parent myself, but if I was a parent, I would be concerned as well. So itulah my sharing session. Okay, setuju. So okay, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya kita dah lebih sikit, tapi tak apa, nampak tak cukup 1 jam setengah. Selalunya 1 jam setengah pun tak cukup. Okay. Nampak panel-panel kita kalau dah bercakap dia tak nak stop. Tapi tak apa. Kita suka. Okay, so sekarang ni sedikit last soalan saya nak bagi kepada semua panel. Mungkin pesanan akhir kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Kita nak start dengan Dr. Nash dulu. 1 minit saja pesanan kepada semua belia dekat luar sana. Dr. Nash. Okay, terima kasih Anwar. Yelah, betul, saya setuju memang tak cukup masa kalau kita nak ulas out lah about e-sports and physical sports. But you know, as I mentioned, apa-apa kita nak buat pun berserta dengan ilmu lah. Kita tak halang, kita malah raikan dengan engagement our youngsters dengan ni, daripada diorang buat benda mengarut, baik diorang main inilah. Dan apa yang kita boleh berperanan adalah kita channel them to the right way lah, not too addicted to this kind of things, gaming, and then you know, open more a venue kan yang kita boleh, contohnya macam saya nyatakan tadi, untuk kill two birds with one stone. Kita tahu our youngsters kan, our generasi X ya, generasi Z, sorry. Z sekarang. Z ya. Generasi Z ni memang suka digitalization dan diorang really into esports kan. Kita buka avenue
yang raikan, yang boleh kill two birds with one stone. So, macam saya nyatakan tadi, saya cadangkan tadi, fokus e-sports yang luaskan skop e-sports tu kepada a really physical but using digitalization. You know what I mean? Yang apa tu contohnya, mungkin saya boleh katakan ada game yang para sakura yang gerak-gerak kena tu kan, that is actually resemble sports more than PUBG. Yeah, to me because it's moving around, ada specific skills, they have to be agile to get certain points, something like that. So maybe we can become pioneer. We can be pioneer with this concept of e-sport rather than sitting before gadgets. Yeah, this is my take about this. Yeah. Okay, so terima kasih. So Dr. Nash beranggapan bahawa apa-apa yang anda buat mesti kena ada ilmu. So tanpa ilmu maka anda akan lost lah. So itu pesanan Dr. Nash kepada semua penonton di luar sana. Okay, berkenaan dengan Cik Raf, kita nak bagi tanya, apakah pesanan anda kepada belia di luar sana? Pesanan ringkas lah kalau kita nak berikan kepada belia, Cik Raf. Seperti yang kita maklumkan tadi lah, kita bukannya nak berdebat antara sukan e-sport dengan sukan konvensional. Seperti yang saya maklumkan tadi, Kementerian Belia Sukan meraihkan kedua-duanya lah. Kita kena seiring dan sejalan. Sebab kedua-duanya memberi manfaat. But di akhir kata ni saya boleh katakan dalam keadaan tempoh pandemik COVID-19 ni yang merupakan fasa yang mencabarlah bagi keseluruhan sektor termasuk sukan dan rekreasi, orang ramai terutamanya golongan belia yang perlu mengadaptasi keadaan perubahan terutama di dalam keadaan kekangan kesihatan gaya hidup aktif kita yang selama ni lah. So walaupun aktiviti sukan rekreasi kita perlu dilakukan dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MKN bagi memastikan memutus karantaian penularan COVID-19 ni, I hope that kita gunakanlah kreativiti dan itizam kita untuk memastikan gaya hidup aktif dikekalkan tak kira sama ada untuk aktiviti fizikal ataupun untuk e-sport. So melalui pelaksanaan aktiviti ni macam kita tadi boleh katakan betul boleh dalam dalam virtual. So dalam mengekalkan aktiviti ni kalau untuk e-sport pula berkenaan dengan mental. So be balance lah dalam kehidupan kita sekarang ni lah because of the challenge keadaan semasa kita sekarang. Boleh kata kat akhir kata ni jaga diri, stay safe. Okey, so pesanan daripada Cik Flava berkenaan dengan topik kita pada hari ini kepada belia-belia ataupun penonton di luar sana. Baiklah, pesanan saya kepada semua yang ingin bercimpung dalam bidang sukan e-sports ini, pertama sekali ialah try to do your research on what you want to explore on dalam ekosistem e-sports ini, kerana ia tidaklah terhad kepada atlet sahaja. Dan ada pelbagai peluang pencahayaan lain. Dan nombor dua, bagi mereka yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana untuk explore dalam ekosistem e-sports ni, anda bolehlah contact diri saya di mesf.gg ataupun di Facebook MESF, dan insyaAllah kita boleh bantu anda dari segi memberitahu anda contohnya channel-channel ataupun cara untuk merebut peluang pekerjaan di dalam ekosistem e-sport ni, dan bagaimana untuk memastikan time management untuk praktis sebagai seorang atlet e-sports, insyaAllah. Okay, insyaAllah. So kita pun dah di penghujung rancangan untuk program podcast pada seri ke-12, iaitu ulang tahun kita yang pertama untuk podcast. So kita sebagai konklusinya topik kita pada hari ini, saya pun sebagai moderator ingin memberi pesanan kepada anda semua, buatlah sesuatu itu dengan ada keseimbangan atau balance. So apa-apa yang anda lakukan dalam hidup anda mesti ada keseimbangan, tidak kisah di dalam sukan e-sport ataupun dalam sukan fizikal ataupun dalam apa-apa jua yang anda, sebab keseimbangan itu penting untuk untuk mewujudkan badan yang sihat, mental yang sihat dan sebagainya lah. Okey. So itu daripada saya. Okey, so seperti yang saya maklumkan di awal rancangan dan di tengah rancangan, hari ini kita ada giveaway nak berikan kepada penonton setia podcast kita daripada seri pertama sampai seri ke sekarang. Kita ada 20 giveaway yang nak kita berikan. Apa yang kita nak berikan adalah face mask. Face mask ni yang kita akan berikan kepada edisi khas untuk podcast. Okey, saya pakai nampak. Okey, saya pakai. Okey, di face mask kita ada logo UM dan kita ada hashtag podcast dan myumcast. Kita ada dua version. Kita ada satu warna hitam dengan corak yang berbeza dan satu berwarna blue black dengan corak yang berbeza.
So apa yang anda perlu buat adalah kepada penonton-penonton yang sebelum ini telah mengikuti podcast kita daripada siri pertama sampai siri ke-12, kami meminta anda untuk mengambil gambar CJ yang anda dapat daripada siri pertama. Tak kisah berapa siri yang anda lihat. Kalau anda menonton 5 siri, anda mengambillah gambar screenshot 5 siri CJ yang telah diberikan. Kalau anda telah menonton 3 siri, anda screenshot lah 3 siri CJ yang telah diberikan. Dan kalau anda melihat ke semua siri 12, so anda screenshot semua ke-12 siri yang anda ni. Apa yang anda perlu buat adalah letak dalam media sosial, tag MyUMCast, tak kisah Facebook ataupun IG. So nanti kita akan pilih 20 orang untuk menerima giveaway kita dan kita akan contact kembali anda untuk memberi detail kalau anda terpilih. Okey, clear ke? Okey, so clear. So jangan lepaskan peluang untuk mendapat giveaway daripada podcast. So screenshot semua siri podcast yang sebelum ni dan letak di media sosial anda dan make sure media sosial anda tidak dalam mode private lah, mesti mode public. Dan tag MyUMCast, tag UMUC Melaya dan podcast hashtag. Okay, so tak kisah di FB ataupun IG. So kita diberi di ruangan chat form, link Google Form, so anda boleh isi untuk sertifikat anda letak dekat situ dan berikan maklum-maklum berkenaan dengan program podcast kita pada hari ini dan cadangan penambahkan untuk podcast yang seterusnya. Okey, so mask ni, so jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan 20 mask yang kita akan berikan kepada penonton-penonton virtual. So terima kasih Crava Studio dia kerana design this emas. So maklumat lanjut berkenaan Crava Studio boleh mengikuti cravastudio.my dekat IG dan Shopee Crava Store. So ada banyak benda yang dia orang buat, tak semestinya mask, dan ada baju-baju yang ada design yang terkini. So terima kasih kepada Crava Studio. So itu saja untuk program pada hari ini. So terima kasih kepada semua yang menonton kita pada hari ini. So kita akan jumpa lagi anda pada siri yang akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Stay safe, stay healthy. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.